Ni aku punya kapal FPV Wings brand Zod.XL lah. Sebab ni saiz dia lebih kurang 1 meter dia punya wingspan dia. Sebenarnya kapal ni kapal eksperimen aku. Sebenarnya aku dah buat VTOL. Aku dah pasang 4 motor untuk vertical take off and then 1 motor untuk push. Tapi aku abandon projek tu sebab aku rasa tak praktikal untuk design yang macam ni. Sebenarnya aku dah pasang kat gimbal depan ni. Okay. Tapi bagi aku tak suka lah sebab dia akan jadi berat lah untuk design ni. Nampak dia punya design lah, forward wing. So dia punya CG dia tak berapa cantik. So bagi aku untuk kapal ni, aku rasa aku nak buat as light as possible and then untuk long distance lah. Tak berapa long lah tapi mid range okey lah. Itu aku punya target lah. Aku pun tak selalu fast sebab aku tak ada masa. Sebenarnya wing ni aku dah pasangkan dengan analog system. Okay, aku pasang GoPro. Ni GoPro, ini analog system camera dia. And then dia punya VTX, dia punya antena. Aku dah pasang juga lampu LED. Okay, atas bawah. Korang tengok lah. Ni dah banyak lah. Aku dah mod sebenarnya. Sebab yang original ni dia ada beberapa kelemahan sikit lah. Okay. Dekat sini dia ada macam sirip. Sebenarnya kalau aku fly LOS, benda ni aku pun tak suka. Sebab dia tak, dia macam bila kita push dia nak menaik. Kalau kita FPV, aku rasa memang better sebab dia akan ada lift yang lebih baik. Okay. Untuk kapal ni aku pakai motor drone sebenarnya. Tapi susah lah yang ni untuk motor ni. Sebab dia bukan untuk design kapal. So aku kena pasang ni kena ada special cara. Dia punya mounting pun dah tukar semua frame. Okay. Kapal ni sebenarnya boleh buka lah. Dia punya wings. So dia punya ni vertical step dia. So bila aku nak transport, aku biasa akan 1 piece, 2 piece, 3 piece, 4 piece, 5 piece. Okay. Dia punya storage pun bagi aku cukup lah. Aku sekarang pakai 4S 2170. Okay. Setakat 2 piece ni okay. Tak ada masalah. Aku rasa flywing senang sikit nak bawa. Aku pakai ELRS. So aku pakai solo tank Rush FPV untuk dia punya VTX maximum 1.6 watt. Setakat ni aku fly, aku rasa kapal ni okey lah. Aku pun tak biasa sangat lah fly FPV wing. Sebab sekarang ni aku masalah dengan tempat untuk aku terbang dah masa lah. Tapi setakat ni aku rasa okey lah. Aku ada pasang juga untuk buzzer kat sini actually. Sebab sebelum ni aku pernah crash and lost. Dan susah gila nak cari. So bila pasang buzzer ni, at least aku dapat detect lah dekat mana location kapal aku jatuh. Sebab last location GPS tak sama. Sebab biasanya kapal ni bila dia crash dia akan meluncur. So bila dia jatuh sebelah semak atau atas pokok ke apa, kita tak tahu kan. So at least kita dapat dengar bunyi atau lampu within few hours. So better lah. So kita boleh dapat cari dengan lebih mudah lah sebenarnya. Okay. Kalau korang tengok bahagian bawah, aku dah pasang LED sebenarnya. So ni kapal eksperimen. So macam-macam lah aku dah try mods lah actually. Berat juga lah. Okay. Nanti tengoklah kalau ada masa, mungkin besok ke aku fly. Harap tak ada apa-apa musibah yang melanda lah. Sebab aku dah lama tak fly benda ni. Harap dia memudahkan. Harap baterinya masih okey lah. Okay, besok kita try tengok. Aku nak testing ataupun simulate kalau aku fly pada waktu malam. Sebab sekarang ni aku baru pasang, bukan baru pasang lah, aku sebenarnya dah pasang lampu LED dekat belah sayap dia, atas dengan bawah. Kalau kanan hijau, kiri merah. Okay, aku dah pasang atas bawah. Kau tengok. Kalau kod dia sama. Kau tengok kalau flight waktu malam ataupun dia boleh bagi
warning tak. Kalau daripada jauh orang boleh nampak tak visible tak kalau kau terbang ni fly. Sekarang ni dia tak ada, aku tak set lagi dia punya mode dia blinking ke apa ke, so aku set color fix. Okay, color ni sebenarnya boleh ubah sebenarnya sebab dia RGB. Aku tinggal push satu button dekat dalam sini and then dia akan tukar lah. Tapi aku tak nak pening-pening kepala, aku try dulu yang basic. Okay, kita nak ada at least orang nampak daripada jauh kalau in case lah, kalau ada contohnya helikopter ke kau terbang tengah training, tengah fly kan. Okay, secara overall nampak dia macam ni, atas bawah. Okay, tengok kalau kita pejam lampu, padam lampu. Okay, ni rupa dia lah kalau malam. Kalau fly, bagi atas ni ada lampu kiri kanan kat wing. Dia menegak, lepas tu dia ada nampak. Sebenarnya, kenapa tak hidup ni? Okay, sepatutnya sini lampu hidup untuk GPS. Lepas tu sini ada lampu biru untuk GPS. Kalau bahagian bawah sebenarnya dia melintang. Dia tak ada lampu lain ni. Kita tengoklah kalau fly, kalau daripada depan dia akan nampak macam ni, daripada bawah macam ni, daripada atas macam ni, bersisi. Dia nampaklah lampu biru daripada GPS untuk bahagian atas. Kita boleh identify lah perbezaan atas dengan bawah lah sebenarnya. Daripada belakang macam mana nak tengok belakang. Okay, kalau daripada belakang dia akan nampak macam ni. Nanti kita tengoklah kalau kita nak fly waktu siang ke malam. Nak kena check kenapa yang ni dia tak hidup ni. Okay, sebelum aku fly aku kena make sure yang aku familiar dengan aku punya remote. Sebab aku dah 7 bulan tak fly kan, so aku kena familiar balik. Okay, turn on dulu remote. Sebab setiap switch ni dia ada function dia yang aku dah set. Okay, so sekarang aku guna model yang betul dulu. Okay, model yang sepatutnya aku guna adalah model Zod. Okay, betul lah model ni. Aku dah lupa. Zod AREW, Autopilot Wing. So aku kena familiar dengan dia punya ni, switch dia. Sebab dia ada banyak switch lah. Dan aku dah assign dia punya bunyi, dia punya voice. Itu paling penting lah. Okay, first kali arm disarm, and then ni adalah flight mode stabilize, flight mode normal, loiter untuk pusing pada satu tempat, dia akan fly pada satu tempat dengan dalam bentuk circle. Acro mode fly dalam lebih kurang macam manual juga. And then aku ada switch ni. Okay, manual ni totally manual lah. Cruise ni dia akan fix pada satu altitude dengan speed. Auto ni auto tune. So aku ada set juga switch return to home. Dekat belakang ni actually ada switch lagi, take off. So bila aku nak take off, aku tekan switch ni. Bila dia sampai satu altitude, dia aku akan lepas. Dia akan fly normal. And then buzzer. Okay, sini buzzer. So buzzer aktif. So kat sini sebenarnya aku set untuk gimbal lah, tapi sekarang gimbal aku dah buka. Ni sebenarnya tak ada function, sebab sebenarnya aku guna untuk drone aku. Okay, kat sini aku akan dapat real status lah, aku punya GPS, aku punya drone. Telemetri yang satu lagi punya display ni aku tak tahu masalah, aku malas nak troubleshoot. Nanti aku akan check balik apa masalah ni. Tadi kapal ni dah crash, tapi aku nasib baik alhamdulillah. Sekarang aku nak test pula kapal ni pula, FPV, dengan monitor dia sekali. Tengoklah, harap tak ada lagi masalah.
Kalau ada masalah, pening kepala tu. Masalah tu mesti ada, tapi nak kena kurangkan lah dia punya problem. Kalau tak, aku yang sendiri buat, sebab hobi ni melibatkan cost kan. Okay, ni flying field yang aku biasa fly lah, tapi tak tahu berapa lama dia boleh ada lagi. Tapi kena hati-hati lah, sebab kawasan ni kadang-kadang ada kapal terbang, orang buat training yang fly kat atas ni, so aku kena jaga-jaga. So ni screen monitor yang aku gunakan. Dia kita cucuk power supply. Kita tengok dia punya apa yang dia akan keluar. Kapal terbang lah. Tengok dia punya screen. Nampak ke tu? Sekarang aku cucuk, kita tengok dia punya reading saya. Aku pun nak on aku punya GoPro. Jadi sampai tu kita record dekat dia punya ni. Kita initialize dulu dia punya remote, aku rasa okey. Kiri kanan, ke bawah. Check dulu remote link okey tak okey. Okay, so remote linking okey. Tunggu dia. Okey. Kita tu home. Itu menu. Atas, bawah, kanan, kiri. Check kiri, kanan, kanan, kiri, atas, bawah, check, buzzer check, check, setting, check, auto launch, take off, stop attitude, okay, roll, fish. Check. On GoPro. Check the GoPro. GoPro records. GoPro dah on belum? Nak kena check GoPro. GoPro dah on. GoPro. Check GoPro. Switch on GoPro. Klik GoPro. Banyak benda nak pre-flight. Sebelum pre-flight double check. Paling last aku nak check CG lah sebelum aku naik. Okay, GoPro dah record belum? Aku dah on. Check GoPro. Connect. Enable preview. Enable preview dekat phone Check. Okay, GoPro tune. Okay, so start record. Tune, GoPro tune. And then check CG. Sebelum take off, check CG. CG okey tak okey? CG, mana CG dia? CG dia, check okey tak okey? Okey, CG berat kepala depan. Okey, now tune. Check balik dia punya atas, elevator atas, elevator bawah, roll right, left. Okay, semua tune. Okay, dan kita fly.
Check monitor. Record 16 volt tune. Check voltage kat sini. Okey. Kapal terbang 16.3 volt. Okey, tune. 1.3. Altitude ni tak betul ni. Current 1.3. Mode manual. So aku ke mode cruise. Stabilize. Familiarize balik dia punya setting. Stabilize. Loiter. Micro mode on. Okay, dan kita pergi fly. Testing 1, 2, 3. Okay, kita nak fly kapal ni. Ni kena hand launch lah kapal ni. Harap tak ada masalah. First time fly balik setelah 7 bulan. Okay. Setelah 7 bulan ni. Tak jauh sikit. Nak double check balik setiap satu item. Tune, elevator tune, back to normal, stabilize fly. Okay. Power dia tak? Okay, tune. Okay, take off. Aku nanti sekarang aku fly dalam stabilize mode. Sekarang draw M pada 5.1 M. Pada speed, ground speed pada 42.7. Nampak macam slow tapi laju juga. 42.7 km per hour. Kalau tadi aku fly kapal 3D, kapal 3D memang agak agresif, sensitif dan memang sesuai lah design dia untuk ini. Aku set up dia untuk orang cakap apa? Ini adalah untuk FPV. FPV ni kita fly santai-santai, cruise, explore. Dia bukan untuk acrobatic ke apa ke. Boleh je nak fly untuk acrobatic tapi defeat the purpose lah sebenarnya. Apa sebenarnya design kapal ni untuk apa. Okay. Aku nak tengok sama ada, okay sekarang ni aku nak try on loiter mode. Tengok dia akan macam mana dia akan handle loiter mode ni. Sama ada okay atau tak. Okay, dia handle loiter mode dengan baik. Sekarang dia fly pada ketinggian 149. Dia akan try maintain pada 149 dengan ground speed pada 44.9. So 42 sekarang dia try maintain. Aku letak pada throttle 50. Untuk loiter sebenarnya bila aku letak throttle lebih tinggi, dia akan push throttle lebih tinggi, dia akan lebih laju lah. Maksudnya kita ada control untuk throttle lah untuk loiter ni. Masa ni aku pakai pada 50% lebih kurang dan dia akan draw current pada 5.5. So loiter dia akan fly pada satu tempat, satu point, dia akan pada satu radius lah yang aku dah set. So sekarang ni aku rasa aku set radius dia mungkin berapa, 50 meter. Tak ingat dah lama dah. Okay. So dia akan keliling pusing 50 meter. So aku nak tengok dari segi sekarang ni dia boleh. Okay, aku try naikkan sikit dia punya throttle. Kita tengok dia punya berapa dia akan draw M. Sekarang pada speed 55 meter per hour, dia dalam pusingan lah. Okay. Total loss, sensor loss. So sensor loss. So masa telemetri dia tak berapa stable lah untuk yang ni. So korang tengok aku tunjuk kat korang lah. Aku sekarang pegang gimbal Korang tengok lah, korang boleh nampak kapal aku kat mana. Atas Sinonet tu kecil je. Okay, dia sekarang tengah buat circle pada point yang aku on activate loiter. Sekarang ni tengok remote aku. Remote kat tangan Okay.
52.6 ground speed. Current sekarang aku punya kapal terbang dia punya bateri 15.1 volt. Current 7.5 sebab dia tengah buat circle Satelit dalam 31, altitude pada 150 dia akan fix pada altitude ni lah. Okay. Aku akan biar dia fly pusing-pusing Aku akan biar dia fly pusing-pusing sebab aku nak test dia punya endurance. M dia tak konsisten sebab dia akan buat circle. Bila dia buat circle dia akan memerlukan M yang kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah sebab dia perlu maintainkan dia punya speed dengan altitude. Sebab sekarang dia maintain altitude pada 150. Kalau korang tengok 150 dia punya altitude lah. Current sepatutnya aku sekarang pakai Li-ion 4S. So kalau 4S, kalau 3 volt, aku set minimum 3 volt 1 per cell, so 3 so jadi 12 volt lah. So 12 volt, sekarang aku 14.9 volt. Aku rasa bateri ni dia punya sagging dia tak teruk, maksudnya dia masih ok lah aku rasa. Bateri ni masih ok aku rasa. Ni bodoh dah dekat 7 bulan tak fly lah. Aku pun kadang buat cycle tak buat cycle. Aku simpan dalam storage mode, kadang aku pun terlupa dah charge. So korang tengok sekarang current 11.1. Okay, nanti kita tengok bila dia landing kita nak tengok dia punya keadaan motor dia dan segala-galanya lah. Okay, aku take over dengan keadaan stabilize pada kapal aku ni. Sebenarnya masa lighter ni aku masih boleh take over sebenarnya. Aku boleh adjust. Memang glide betul-betul lah kapal ni. Kita tengok dulu dia punya recording GoPro, dia punya keadaan status semua. Kalau ok semua, and then kita akan try push ataupun hantar kepada mission lah. Aku tak akan pakai mission planner dia pada masa ni. Aku akan pakai manual. Dulu aku pernah set up pakai INAV, tapi lepas aku decide untuk pakai buat VTOL, aku try pakai Ardu Pilot. Once aku dah pakai Ardu Pilot, aku dah buat VTOL, and then aku rasa macam tak praktikal untuk kapal ni sebab dia punya design. So aku buka dia punya yang untuk VTOL tu, aku buat jadi normal kapal lah, dengan aku untuk flying lebih jauh dah ringan. Sebab bila aku buat VTOL, dia punya berat dia lebih kurang 3 kilo. Bila aku 3 kilo lebih lah, termasuk dengan bateri lah. So once aku buang demi VTOL tu, aku punya berat dia boleh jadi lebih kepada 1 kilo. So bagus lah. Untuk wing sebenarnya lagi ringan, lagi bagus. Dia boleh pergi lebih jauh dan fly lebih sedap sebenarnya. Okay, aku nak landing, nak tengok. Aku rasa dah sampai masa kot. Wife aku pergi sarapan. Okay, take time for landing. Dalam mode stabilize. Okay, aku landing. Alhamdulillah berjaya. Okay, alhamdulillah balik in one piece. Okay, balik in one piece. Tadi landing ni sebenarnya aku off throttle semua biar dia glide je. So okay lah. Cuma aku takut dia punya blade ni je lah dengan motor ni. Sebab takut dia hard landing lah, dia akan effect, akan berikan kesan kepada aku punya motor ni yang kipas. Okay, berjaya. So aku kena off. Penting aku punya GoPro aku kena stop dulu. Okay, 13 minit lah GoPro aku record. Okay, aku stop. And then aku boleh check balik aku punya recording tadi. Okay, harap-harap ada hasil yang memberangsangkan lah. Okay, setakat tu je untuk aku punya sharing kali ni. Nanti korang yang lupa tengok lagi aku punya video. Okay, bye-bye.